Okey, kita sambung video kita yang pertama tadi. Okay, kita setakat ni tadi ini adalah kelihatan lentas lamina daun. Dekat bahagian atas ada cuticle, epidermis, mesofil palisade, mesofil berspan, epidermis bawah, sel pengawal. Lepas tu kita ada berkas vaskular. Okey, berkas vaskular terdiri pada xilem dan juga phloem. Okey, kita tengok pula kepada struktur lamina dalam lamina daun. Okey. Okey, sekejap. Saya adjust. Okey, struktur yang pertama adalah cuticle. Cuticle atas sekali Cuticle merupakan lapisan berlilin, kalis air dan juga lutsina. Okey, berlilin untuk mengelakkan air. Dia untuk membuatkan dia kalis air untuk membuatkan air tidak meresap masuk melalui permukaan. Okey, lutsina untuk apa? Lutsina untuk membenarkan cahaya melepasi lapisan cuticle untuk terus masuk ke lapisan mesofil palisade. Okey, semua yang dicipta ini ada dia punya kegunaan, ada dia punya fungsi. Okey, so cuticle merupakan lapisan berlilin, kalis air dan juga lutsinar yang melapisi bahagian epidermis atas dan juga epidermis bawah daun. Lapisan cuticle menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan transpirasi. So, kalis air daripada luar dan juga dalam. Dia mengelakkan air keluar ke atas. Tak boleh. Air hanya boleh keluar melalui stoma sahaja. Okey, selepas itu cuticle yang lutsinar membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, itu cuticle Okey, kemudian ada lapisan epidermis atas. Epidermis atas terletak di bahagian permukaan atas daun, bawah cuticle tadi. Okey, sel-sel dalam lapisan ini tidak mengandungi kloroplas dan bersifat lutsina. Kenapa? Kenapa lutsina? Saya dah ulang banyak kali untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, kalau awak jawab, awak mesti nyatakan dia punya struktur dan kenapa, untuk apa. Okey, itu baru dapat markah. Okey, yang ketiga adalah epidermis bawah. Epidermis bawah terletak di bahagian bawah permukaan daun dan lapisan epidermis bawah dia mempunyai stoma. Okey, stoma itu adalah satu liang yang terdapat di antara dua sel pengawal. Okey, sel pengawal ini adalah satu sel epidermis bawah yang telah menjalani proses pembezaan untuk membentuk sel pengawal. Kita dah belajar dalam bab 1 hari itu. Okey. Okey, stoma, sel pengawal. Fungsi sel pengawal adalah untuk mengawal bukaan stoma. Okey, kemudian adalah mesofil palisade. Okey, mesofil palisade adalah lapisan sel, dia satu sel je. Okey, kalau kita tengok sini. Ni. Sini adalah sel mesofil palisade. Dia satu sel, tetapi dia tersusun secara menegak dan rapat-rapat. Okey. Kenapa dia tersusun macam tu? Allah ciptakan dia macam tu kerana kerana untuk memperoleh cahaya secara maksimum. Okey. Jadi dia bila tersusun macam tu, dia rapat-rapat, lebih banyak kloroplas yang boleh menangkap cahaya matahari. Okey. Sel ini merupakan tapak fotosintesis, oleh itu sel ini mempunyai banyak kloroplas. Okey, ingat sel mesofil palisade. Okey, sel yang seterusnya adalah sel mesofil berspan. Palisade dia tersusun secara menegak dan rapat-rapat. Okey, untuk membolehkan dia menangkap cahaya matahari secara maksimum tujuan proses fotosintesis. Mesofil berspan pula yang ini. Ni yang bulat-bulat ni. Dan ada ruang di antaranya. Ini. Okey, kenapa mesofil berspan ni dia tak rapat? Okey, mesofil berspan berbentuk tidak sekata yang dapat menambahkan luas permukaan dalam bagi pertukaran gas. Sel ini tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Okey, dia tersusun secara longgar kita panggil. Ini adalah untuk memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan juga air merentasi daun
ke sel-sel mesofil palisat semasa fotosintesis. Kandungan kloroplasnya adalah kurang berbanding dengan mesofil palisat. Okey, dia ada kloroplas tapi sikit. Okey, kenapa? Okey, kenapa? Saya kata tadi kenapa dia tersusun secara longgar. Okey, kalau kita tengok sini adalah stoma, CO2. Okey, CO2 carbon dioxide dia kena lalu dekat celah-celah ni. Okey, dia kena lalu kat celah-celah ni untuk sampai ke sel mesofil palisat. Kalau jalan masuk dia dah stuck, susahlah untuk dia pergi ke mesofil palisat. Okey, lagi satu, proses fotosintesis dia akan menghasilkan air. Okey, so air tersebut H2O dia akan lalu dekat sini. Lalu dia akan keluar melalui stoma juga. Okey, so jalan dia ni memang diciptakanlah untuk memudahkan. Okey, kandungan kloroplas adalah kurang. Dia masih lagi boleh menjalankan fotosintesis tapi tak banyak seperti dekat mesofil palisat. Okey, yang seterusnya adalah berkas vaskular. Saya kata tadi vaskular bundle, dalam tu ada xylem, ada phloem dan di antara xylem dan phloem ada cambium. Okey, cambium adalah penting dalam pertumbuhan sekunder. Okey, xylem kita dah belajar daripada dulu. Xylem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Okey, kalau awak tengok xylem, fungsi xylem adalah untuk mengangkut air dan garam mineral. Biasanya ini satu markah yang diserap oleh akar dari mana ke mana. Kena tulis dari mana ke mana. Okey, so kena tulis. Jadi itulah boleh mendapatkan markah awak 2 markah. Biasanya soalan terangkan. Okey, seterusnya dinding tisu xylem yang berlignin dan tebal adalah untuk memberikan sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Okey, bukan setakat dia mengangkut air dan garam mineral. Okey, xylem yang telah terubah suai, xylem yang telah menjalani proses pembezaan, dia akan dia akan berfungsi sebagai sokongan. Okey, untuk menguatkan lagi pokok tersebut. Okey, seterusnya adalah phloem. Phloem mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, bahan organik dari mana ke mana? Dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Ini dah dapat 2 markah. Contoh soalan, terangkan fungsi phloem. Yes. Okey, terangkan fungsi phloem. Jawapan nak dapat 2 markah macam mana? Phloem mengangkut bahan organik hasil fotosintesis 1 markah. Dari mana ke mana? Okey, daun kita buat fotosintesis dekat daun. Daun yang paling banyak kloroplas. So dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Itu cara jawab. Terangkan fungsi xylem. Xylem mengangkut air dan garam mineral 1 markah yang diserap oleh akar ke daun. Markah yang kedua. Okey. Seterusnya adalah aktiviti 2.1, mengenal pasti tisu keratan rentas daun monokot dan juga daun eudicot. Ini, aktiviti ni kita kena buat dekat makmal sebab guna mikroskop. Okey, kita akan observe lah nanti. So, tak payah baca lah. Okey. Macam biasa, kita dah habis tajuk 2.1. Jadi, soal praktis formatif kena buat salin soalan, nyatakan 2 struktur luar daun, okey, dan cari jawapan dia dekat dalam nota buku teks. Okey, tuliskan buat latihan ni di dalam buku latihan yang buku panjang sambung. Okey, dah siap, snap lah macam biasa, snap dan hantar ke link kerja rumah Cikgu Hani. Okey, saya akhiri video kita untuk 2.1 part 2 ni di sini dan saya akan sambung tajuk seterusnya untuk dalam video seterusnya. Okey, thank you.